Salam sejahtera Dr. Nazrin Shah. Nama saya Eng Wei Xia. Metrik nombor saya ialah 211361421. Hari ini saya ingin membentangkan tentang eksperimen 1 bagi kos Industrial Automation IMK 36203. Eksperimen 1 ni dia minta kita untuk desainkan a pneumatic system based on industrial application using Automation Studios. So, seperti kita nampak dekat kanan saya ni, ini adalah aplikasi untuk Automation Studio lah. So, task kita tengok task dia, task 1 dia minta kita untuk controlling a double acting cylinder using self-latching application. So, seperti kita nampak dekat lab module ni, sini ada pneumatic circuit dan sini ada electrical circuit. So, sekarang ni saya akan cerita sedikit tentang pneumatic. Pneumatic dia merujuk kepada penggunaan gas tekanan seperti udara terkompres dalam sistem kawalan. Sistem kawalan ini dikenali sebagai litar pneumatic. Litar pneumatic terdiri daripada komponen-komponen yang mengenali aliran udara terkompres, iaitu pam udara, saluran udara, katup udara dan pengesan. Litar pneumatik biasanya digunakan dalam pelbagai aplikasi termasuk dalam mesin industri, peralatan otomasi dan sistem pengendalian. Ia juga berfungsi dengan cara mengendalikan aliran udara tekanan yang mengerakkan pelbagai komponen dalam sistem. So, salah satu komponen penting dalam litar pneumatik ini adalah pam udara. Pam udara berfungsi untuk menghasilkan udara terkompres yang diperlukan dalam sistem ini. Udara terkompres ini kemudian dihantar melalui saluran udara kepada komponen-komponen lain dalam litar pneumatik. Selain itu, litar pneumatik juga menggunakan katup udara. Katup udara juga dikenali sebagai air valve. Dia berfungsi sebagai pengawal aliran udara. Air valve ini boleh digunakan untuk mengarahkan aliran udara ke arah yang dikehendaki atau memutus aliran udara sepenuhnya. Litar pneumatik juga melibatkan penggunaan pengesan. So, ini adalah pengesan. Pengesan juga dikenali sebagai pressure gauge. Kegunaannya adalah untuk mengesan kehadiran atau ketiadaan udara. Pengesan ini memberikan maklumat penting kepada sistem kawalan untuk mengambilkan tindakan yang sesuai. So, seperti kita nampak dekat sini, dia ada directional control valve. Directional control valve, dia merupakan komponen yang penting dalam sistem pneumatik. Dia digunakan untuk mengawal arah aliran udara. So, komponen ini dia membolehkan aliran udara bergerak ke arah yang diinginkan dan memutuskan aliran di arah yang tidak dikehendaki. Contohnya, apabila bahagian pengendali dipindah ke posisi yang sesuai, katup akan membuka saluran yang diperlukan dan membenarkan udara mengalir ke arah tersebut. So, ini adalah non-return total valve. Non-return total valve dia digunakan untuk mengawal aliran udara dalam satu arah tertentu. Komponen ini penting untuk menghalang aliran balik atau kehilangan tekanan dalam sistem ini. So, fungsi utama bagi non-return total valve adalah untuk membolehkan aliran udara bergerak hanya dalam satu arah tertentu dan membatasi aliran pada kadar yang dikehendaki. So, seperti kita nampak, ini adalah double activity cylinder. So, nanti saya akan cerita tentang double activity cylinder ini. Yang ini adalah mechanical position sensor. So, sensor ini dia dalam litar pneumatik digunakan untuk mengesan kedudukan mekanikal atau pergerakan komponen dalam sistem ini. Ia memberikan maklumat penting tentang posisi relatif atau pergerakan suatu komponen dalam litar pneumatik. Kegunaan ini adalah untuk mengenali tindakan atau pergerakan yang diingini dalam aplikasi.
So, dia boleh mengesan kedudukan silinder dan sebagainya. So, dengan menggunakan mechanical sensor ini, sistem kawalan dia dapat memantau, mengawal dan mengendalikan pergerakan komponen dengan tepat. Maklumat posisi yang diberikan oleh sensor ini membolehkan sistem mengambil tindakan yang sesuai dan meningkatkan prestasi, keselamatan dan kecepatan operasi dalam aplikasi pneumatik ini. So, sekarang ni kita sampai ke dia punya application studio. Ini adalah pneumatic circuit yang saya telah buat mengikuti lab ini, dan ini juga electrical circuit yang juga saya dah lakarkan. So, sekarang ni kita nak tengok dia punya function automation. So, dalam automation studio ni, kita runkan dengan normal simulation. So, apabila kita tekan start, dia akan bermula dia punya proses. So, kita boleh nampak yang ini gas dia mengalir. Yang ini pump udara ni dia mengalir, menghasilkan gas dan dia mengalir ke tempat ini. Tempat ini sebenarnya dia adalah untuk atur untuk dia punya kelajuan tu, macam gas tu. So, kalau saya letak sikit kan, so dia akan lambat. Kalau saya letak banyak pressure tu, dia akan semakin laju. Lepas tu, yang ini pengesan, dia juga boleh mengesankan berapa pressure yang telah lalu ke sini. So, apabila saya kecilkan, so pengesan ini juga akan kecilkan lah. Lepas tu, kita nampak dari segi slow motion, ini dia akan bergerak. So, sebagai saya tadi ada terangkan tentang directional control valve ni, dia adalah untuk membolehkan aliran udara bergerak ke arah yang diingini dan memutus aliran yang tidak dikehendaki. So, apabila dia bergerak ke sini, so dia akan berhentilah. So, kita tengok dari segi ini. Ini adalah no return total valve. So, dia akan membuatlah dia punya gas ni, dia akan lalu. So, selepas dia lalu, macam ni, dia pergi lalu, so dia pergi sini, dia akan masuk. Macam ni. Ini sensor, dia akan tengoklah. Lepas dia detect, dia akan pergi ke sini. So, kita boleh tengok dekat sini. Kalau kita stopkan, dia akan stopkan semua aplikasi lah. Dia tak akan bergerak dah. So, apabila kita start, dia akan mula untuk yang tu. So, ini dia akan pergi ke KL dan dekat K1. Dan K1 dia akan aktifkan dia punya sensor. So, apabila sensor aktif dan dia punya S1 pun dia akan bergerak ke S1. So, ini adalah untuk task 1. So, selepas kita habis yang atas ni, so dia minta kita untuk create new diagram untuk membuat yang sistem pneumatik sebagai ini. So, ini adalah circuit yang telah saya design, pneumatic circuit dengan electrical circuit. So, dia punya ni sensor dia akan letak di atas ni. So, seperti yang tadi, dia tak sama lah. So, dia satu dekat sini, satu dekat sini. So, sekarang ni dia minta kita untuk ubah dia punya tu. So, letak sini dan sini. So, nanti kita akan tengok pergerakan dia macam mana. So, sekarang ni kita runkan dia punya simulation. Kita boleh tengok dia punya sistem dia jalan.
So apabila saya tekan start, so dia punya tu dia akan startlah mengalir ke sini, dan dia punya ni dia akan bergerak ke ikut dia punya kehendak. So lepas dia bergerak ke sini, tengok dia punya floor, dia akan buka. Lepas tu tutup, dia akan tarik balik. Buka dan tarik balik. So seperti juga yang ni lah. Lepas sensor ni dia detect, lepas tu dia akan on dia punya SB ni. So lepas dia detect ni, tengok dia punya ni dia akan automatic bergerak. Dapat tengok dia punya flow. Lepas tu kita tekan stop, dia akan stop. Apabila kita tekan start lagi, dia akan jalan lagi lah dia punya tu. So itu saja untuk task 1. Sekarang ni kita tengok task yang kedua. Dan sekarang kita pergi ke task kedua. Task kedua dia ada minta kami untuk product transfer on two level conveyor. So figure 1.3 ni dia show ada dua acting cylinder A dengan B. So dia adalah untuk guna dia untuk transfer product on two level conveyor system. So cylinder A ni dia akan push slowly the product outward when proximity sensor C dia detect dia punya upcoming part from first conveyor. So cylinder B dia akan push slowly juga pada produk kepada second conveyor. So kedua-dua conveyor ni dia ada diperiksa oleh limit switch. So the system akan automatically on apabila saya tekan start ni, dan dia akan off apabila saya tekan stop button ni. So sekarang ni kita tengok dia punya flow. So flow dia saya mengikuti sequence diagram ni lah. Apabila dia akan macam ni, cylinder dia akan M-mine dulu, dia akan naik. Lepas tu kedua dia akan straight, dan ketiga dia akan turun balik. So yang ini B-mine ni dia akan berhenti dulu, dan dia akan bergerak, dan dia akan sama-sama untuk bergerak balik. So sekarang ni kita tengok dia punya flow dia macam mana. So apabila saya dah tekan run simulation, dia akan keluar macam ni lah. Apabila saya tekan start, dia punya sistem dia akan on. Nampak tak? Dia akan on, lepas tu dia sama-sama balik. So yang ini, dia punya ni semua ikut sequence dia dekat sini. Nampak? Apabila saya tekan stop, nanti dia akan stop kedua-duanya. Dia akan stop kedua-duanya. Apabila saya tekan start balik, dia akan start balik dia punya function. Dan saya stopkan, dia akan stop pada satu tempat. So, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.